السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتوه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah kita mulakan pagi kita dengan merafakkan kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, memberikan kita kefahaman yang benar dalam mengertikan kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya di dalam Al-Quranul Karim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-127 daripada surah Al-A'raf. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala al-mala'u min qaumi fir'aun atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadhraka wa alihatak. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. Yang bermaksud, dan berkatalah pula ketua-ketua dari kaum Fir'aun, adakah engkau wahai Fir'aun hendak membiarkan Musa dan kaumnya untuk melakukan kerosakan di bumi, yakni Mesir, dan meninggalkanmu serta apa-apa yang dipuja olehmu? Fir'aun menjawab, kita akan membunuh anak-anak lelaki mereka dan kita biarkan hidup anak-anak perempuan mereka dan kita tetap menguasai, yakni menundukkan mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita bagaimana para pembesar, para penguasa daripada kalangan kaum Fir'aun, setelah mereka mengalami kekalahan dan kekecewaan dalam pertembungan di antara kejahatan dan keimanan, kekufuran dan keimanan, maka mereka mengungkapkan kata-kata untuk melakukan provokasi terhadap Fir'aun yang menyatakan, adakah engkau wahai Fir'aun meninggalkan begitu sahaja Musa dan kaumnya dengan bebas dan aman berada di bumimu ataupun di negerimu iaitu Mesir, sedangkan mereka akan melakukan keburukan padanya dengan mempengaruhi orang lain untuk memeluk agamanya atau menjadikan mereka berada di bawah kekuasaan mereka, kekuasaannya dan kekuasaan kaumnya. Dikatakan bahawa mereka atau pembesar-pembesar Fir'aun ini berkata kepadanya dengan kata-kata sedemikian setelah mereka melihat bilangan yang ramai dalam kalangan manusia telah beriman, telah mengikut jejak langkah tukang-tukang sihir yang menyatakan qalu amanna birabbil alamin. Maka ia bermaksud, adakah engkau wahai Fir'aun membiarkan mereka menyembah Tuhan Musa dan Harun dan meninggalkan penyembahan kepadamu dan penyembahan terhadap Tuhan-Tuhanmu? Maka apa yang nyata kepada manusia ialah kelemahanmu dan kelemahan Tuhan-Tuhanmu. Maka dengan itu akan menjadi bencana besar yang pasti akan memusnahkan kerajaanmu. Al-Imam Suddi menyatakan bahawa Fir'aun dahulu telah membuat patung-patung atau berhala-berhala yang kecil kepada kaumnya dan memerintahkan mereka untuk menyembahnya. Dan ia juga menamakan dirinya sebagai Ar-Rabbul A'la, Tuhan yang Maha Tinggi. Dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri bahawa Fir'aun dahulu pernah menyembah bintang-bintang dan berpegang bahawa bintang-bintang itu adalah bintang-bintang yang mencipta alam rendah seluruhnya, iaitu alam bumi, dan juga Tuhan kepada kemanusiaan itu sendiri. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apabila kita memerhatikan kata-kata ini yang diperihalkan kepada kita oleh Al-Quranul Karim tentang golongan Al-Mala', iaitu golongan pembesar dalam kalangan kaum Fir'aun, kita dapat melihat bagaimana Fir'aun dan pembesar-pembesar tersebut sentiasa berkonspirasi bersama-sama
Dan apabila perkara itu ataupun apa yang berlaku ketika itu menjejaskan usaha mereka, maka pembesar-pembesar itu mendatangkan suatu atau membayangkan suatu yang tidak diingini oleh Firaun, yang mendatangkan kebimbangan kepada Firaun bahawa ia akan kehilangan kerajaan, akan hilang kehebatannya di mata kaumnya, akan hilang kekuasaannya, dan inilah yang paling ditakuti oleh Firaun. Kerana itu kita dapat melihat bagaimana reaksi Firaun terhadap kata-kata provokatif daripada pembesar-pembesarnya sendiri. Allah merakamkan dalam sambungan dalam ayat ini yang berbunyi, sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Bermaksud, wahai pembesar-pembesarku, janganlah engkau bimbang, janganlah kamu merasa gementar terhadap apa yang berlaku, kerana sungguhnya pengikut Musa atau kaum Musa itu adalah terlalu lemah, terlalu kerdil daripada semua itu. Dan kita akan lakukan sesuatu yang pernah kita lakukan kepada mereka sebelum ini, iaitu kita akan membunuh anak-anak lelaki mereka, dan kita akan biarkan anak-anak perempuan mereka hidup, dan kita akan menguasai mereka seperti mana kita pernah menguasai mereka sebelum ini, dan tidak akan berlaku apa-apa kesan kepada kita, kerana mereka adalah golongan du'afa, golongan yang lemah, sedangkan kita adalah golongan yang hebat, kuat, gagah, perkasa. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat lihat bagaimana Firaun dengan kata-katanya itu, dan juga pembesar-pembesar dalam kalangan pengikut-pengikutnya itu adalah suatu pemikiran yang berakar umbi di dalam hati-hati mereka, bahkan pemikiran yang sangat jijik yang berakar umbi dalam kalangan manusia yang menentang kebenaran, yang menentang dakwah yang mengajak kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sentiasa terancam dengan dakwah yang mengajak kepada tauhid. Bahkan mereka melihatnya sebagai suatu perbuatan yang merosakkan di muka bumi atau membawa kerosakan di muka bumi. Apatah lagi dakwah tersebut pasti akan membebaskan manusia daripada kezaliman mereka, daripada penindasan mereka, akan membuka mata-mata manusia terhadap cahaya kebenaran. Dan itulah yang paling ditakuti oleh golongan yang fasik, yang kafir seperti mereka. Dan kita juga dapat melihat bahawa apa yang dikatakan oleh Firaun itu adalah suatu logika orang-orang yang taghut, golongan-golongan yang menentang kebenaran, golongan mustakbirin, golongan yang sentiasa ego dalam tindakan mereka, dalam sikap mereka. Maka mereka tidak teragak-agak untuk menggunakan kekuatan mereka, kekuatan fizikal mereka, kekuatan kebendaan mereka untuk ataupun dengan harapan akan menutup kelemahan mereka, dengan harapan akan berjaya untuk memenuhi kebencian mereka, dengan harapan akan terus menyebabkan mereka dapat meneruskan kekuasaan mereka yang berdiri di atas tindakan kezaliman dan penindasan. Dan mereka akan gunakan semua itu demi kepentingan diri mereka, kuasa mereka, demi survival politik, kebendaan dan individualistik mereka itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Nabi Musa dan kaumnya, kaum Bani Israel, menyedari akan ugutan yang dahsyat ini. Maka apakah agaknya reaksi Nabi Musa AS? Dan Al-Quran menjelaskan kepada kita di dalam ayat seterusnya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Yang bermaksud, pengikut-pengikut Nabi Musa merayu, lalu Musa berkata kepada kaumnya, mintalah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah, diwariskannya kepada sesiapa yang dikehendakinya dalam kalangan hamba-hambanya, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mari kita dengar apakah yang dikatakan oleh Nabi Musa AS yang Allah rakamkan. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru.
Bersabda Musa kepada kaumnya untuk memberikan semangat kepada mereka pada masa yang sama untuk memberi motivasi ketika mereka merasa gentar dan terancam dengan ugutan-ugutan Fir'aun dan pembesar-pembesarnya. Dengan katanya, dengan sabdaannya, wahai kaumku, ista'inu billah, mintalah pertolongan kepada Allah dalam setiap urusan yang kamu lakukan. Wasbiru, dan bersabarlah di atas ujian. Innal arda lillah yurithuha man yasha'u min ibadih. Kerana bumi ini bukanlah milik Fir'aun. Bumi ini bukanlah milik pengikut dan pembesar-pembesar Fir'aun. Sebaliknya bumi ini adalah milik Allah, Tuhan Rabbul Alamin. Dialah yang mewariskannya, mewariskan bumi ini kepada sesiapa yang ia kehendaki dalam kalangan hamba-hambanya. Dan Allah menyatakan lagi, wal aqibatu lil muttaqin. Nabi Musa menyatakan atau atas lisan Nabi Musa, wal aqibatu lil muttaqin, menjadi suatu sunnatullah, ketetapan Allah, bahawa kesudahan yang baik, pengakhiran yang sempurna dan terpuji itu adalah diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang yang takut hanya kepada Allah dan tidak takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, inilah pesanan yang sangat hebat daripada seorang Rasul yang hebat, menanamkan rasa keyakinan kepada kaumnya yang ketika itu sedang diugut oleh manusia yang paling jahat di atas muka bumi ketika itu, iaitu Fir'aun, yang pastinya berkuasa untuk mengulangi kejahatan, mengulangi jenayah pembunuhan yang pernah ia lakukan sebelum kelahiran Nabi Musa AS, iaitu membunuh dan terus membunuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mari kita lihat ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ke-129 daripada surah Al-A'raf ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. Yang bermaksud, mereka berkata, kami telah dianiaya dan diperhambakan oleh Fir'aun sebelum engkau datang kepada kami dan sesudah engkau datang kepada kami. Nabi Musa menjawab, mudah-mudahan Tuhanmu akan membinasakan musuh kamu dan menjadikan kamu khalifah di bumi. Kemudian ia akan memerhati bagaimana pula perbuatan kamu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mari kita lihat tindak tanduk ataupun reaksi yang diberikan oleh kaum Nabi Musa AS terhadap isu yang berlaku ini. Mudah-mudahan kita akan dapat memahaminya dan menjadikan ia sebagai suatu contoh teladan dalam hidup kita, terutama dalam kita menghadapi situasi pertembungan di antara yang hak dan yang batil. Apakah cerita seterusnya? InsyaAllah akan kita sentuh dalam pertemuan yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.